طب نبوي. Hadirlah sebuah rasa dari keinsafan dosa, langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Ilahi, ya Ilahi. Meratalah doa di langit luas, teguh harapan hati yang ikhlas, disinari cahaya Rabbani, syifa'un linnasi. Anta Syafi, ya Ilahi, Anta Syafi, halalan tayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, apa khabar bapa, ibu, tuan, puan sekalian yang mengikuti program Pak Haji pada hari ini. Masya-Allah ya, sudah lama kita sama-sama mempelajari ni. Pak Haji pun mengungkapkan semula hasil pengalaman sebagai review semula, kajian semula, revisi semula daripada pengetahuan kita yang ada. Alhamdulillah. Hari ini Pak Haji nak cakap pasal gigi. Gigi ni Masya Allah ya. Ada orang banyak sekali bertanya tentang sakit gigi, gigi berlubang, gigi longgar, nak putihkan gigi, macam-macam cerita. Nanti dulu, sebelum kita bercakap tentang itu, Pak Haji nak cerita dulu pasal gigi ibu menjadi goyang, menjadi tercabut kerana anak yang dikandungnya. Masya Allah. Bagaimana situasi ini boleh berlaku ya? Setiap kali ibu hamil, ibu sakit gigi. Setiap kali ibu hamil, ibu goyang giginya. Setiap kali ibu hamil, gugur gigi ibu. Kasih ibu sepanjang masa. Baik, sebabnya ketika ibu hamil, jika kandungan kalsium kurang, maka untuk anak yang sedang dikandungnya itu memerlukan kalsium, maka kalsium itu diambil daripada gigi ibu, diambil daripada tulang ibu. Maka sakitlah si ibu, maka lemahlah si ibu kerana nak membesarkan anak di dalam kandungannya. Masya Allah, Masya Allah. Doalah untuk ibu kita. Sentiasalah bersyukur dengan pengorbanan yang dilakukan oleh ibu kepada kita. Ya, jadi oleh sebab itu maka ketika ibu hamil harus mencukupi nutrisi, terutamanya kalsium. Ya betul, kalsium oksalat memerlukan, bukan kalsium oksalat. Ya, iaitu memerlukan kalsium. Kalsium, di mana kalsium itu sangat penting. Ya, asid folit sangat penting pada ibu. Kalsium itu kalau tak cukup, akibatnya apa? Akibatnya itulah gigi ibu jadi taruhannya. Ya, tulang ibu jadi taruhannya.
Jadi oleh sebab itu, maka kesimpulan awal yang Pak Haji lakukan di sini, orang yang hamil mesti mengambil kapsul moringa. Moringa itu apa? Daun kelor. Kapsul moringa yang mempunyai kalsium jauh lebih banyak, lebih tinggi daripada susu. Yang pertama, daun moringa. Yang kedua, spirulina. Yang ketiga, susu. Jadi oleh sebab itu, maka nutrisi yang perlu diambil ketika seorang ibu itu hamil ialah kapsul moringa. Itu penting. Jadi kapsul moringa ini penting untuk supply kalsium untuk anak yang sedang besar, untuk ibu mengelakkan dari gugurnya gigi dan sakitnya tulang. Tulang, kalau kita gunakan dia jadi makin lagi kuat. Misalnya ya, orang yang tidur, yang tak gunakan tenaga, makin hari tulangnya makin lemah. Density tulangnya itu menjadi semakin kurang. Tapi bila dia yang terlibat mengangkat benda-benda yang berat, tulangnya itu menjadi semakin kuat. Sama dengan otot. Bila otot tak digunakan, dia jadi lemah. Tapi kalau otot digunakan, dia menjadi kuat. Sebab itu riyadhah itu penting. Baik. Apa yang Pak Nyak sebutkan di sini bahawa kalsium itu sumbernya daripada moringa itu menghilangkan masalah tulang bunyi krep. Krep. Itu. Gerak bunyi, bergerak bunyi. Itu kita kena gunakan moringa. Jadi anak yang dikandung oleh ibu itu memerlukan kalsium. Dan boleh jadi sakit gigi atau lemah tulang kalau kekurangan kalsium. Itu yang pertama yang Pak Haji nak sampaikan. Yang kedua, sepanjang hamil itu, pastikan dia mengamalkan moringa. Atau kalau dalam kajian yang terakhir mendapati bahawa madu lebah tualang juga untuk tulang. Masya Allah. Sebenarnya madu lebah tualang itu memang lebih dahulu kita berikan keutamaan. Madu lebah. Ibu yang hamil itu boleh tak ambil madu lebah? Boleh. Bukankah akan menyebabkan keguguran? Tak gugur minum madu lebah. Tak gugur. Tak hamil minum madu lebah boleh jadi hamil. Gugurkah kalau minum madu lebah? Tak gugur. Siapa kata gugur? Madu ini Allah Ta'ala buat sesuai dengan tubuh badan manusia. Semua kondisi. Walaupun Ibn Sina mengatakan madu itu boleh diambil terbaik pada musim dingin, bekam itu pada musim panas, tetapi Ibn Qayyim Al-Jawziyah mengatakan bahawa yang dikatakan sunnah itu pada musim apapun sesuai untuknya. Sebab dia itu. Sebab bagi anak-anak yang sedang membesar dalam kandungan ibu, perlu kepada kalsium. Kalsium daripada sumber apa? Madu. Kalsium daripada apa? Susu. Kalsium daripada moringa. Kalsium daripada apa? Spirulina. Jadi itu adalah di antaranya. Jadi oleh sebab itu, maka pembentukan kalsium ini sangat-sangat penting dalam awal-awal kejadian manusia. Sebab itu mineral kalsium ini satu mineral yang wujud di dalam bumi. Yang wujud di dalam bumi dan diambil, diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Lalu berada pada semua bahagian tumbuh-tumbuhan. Diambil oleh manusia, dicerna dan diserap daripada tumbuh-tumbuhan. Itu di antaranya. Ya, tentang daripada sumber kalsium ini. Baik. Gigi ini juga membayangkan kekuatan. Mari Pak Haji bagi satu contoh. Ketika seorang itu nak membeli seekor kuda. Dia nak beli seekor kuda. Bagaimana dia nak menentu kuda itu sihat atau tidak? Maka dilihat pada gigi kuda tersebut.
Kalau gigi kuda itu sempurna, berartinya dia kuat. Kuat berlari. Tetapi kalau gigi kuda mengalami kerosakan, berartinya dia tidak kuat untuk berlari. Gigi dihubungkan dengan jantung. Kalau siapa yang pernah ada kuda, pernah mentanak kuda, sudah tahu, mengetahui. Kuda harus dibawa berlari pada setiap hari. Kalau dia tak bawa berlari, dia boleh mati. Sebab jantungnya tidak kuat nanti. Jadi itu adalah di antaranya. Jadi oleh sebab itu, kekuatan jantung kuda yang berlari kencang itu, wal'adiyati dhabha, demi kuda yang berlari dengan terenggah-enggah itu, kekuatannya dilihat pada giginya. Masya Allah. Lihat pada giginya. Kalau giginya penuh, kuda kuat. Kalau giginya rosak, jantungnya juga mempunyai masalah. Begitu juga manusia. Kita boleh tengok kesihatan jantungnya itu, tengok pada giginya. Gigi garhamnya. Rosak tak gigi garhamnya? Kalau gigi garham itu rosak, berartinya jantung juga lemah. Sebab apa? Sebab gigi itu juga terlarut, pecah, berkecai, hancur. Kerana keasaman yang ada dalam tubuh badan manusia. Bila tubuh badan itu menjadi asam, maka dia mempercepatkan lagi berlakunya osteosklerosis, ketersumbatan di saluran jantung. Itu di antaranya. Masya Allah, bila dia berlaku ketersumbatan di saluran jantung, lihat gigi kita. Keras tak gigi kita? Keras. Begitulah berlakunya pelak yang di jantung juga keras, tak mampu untuk ditolak keluar, melainkan perlu membuat operation bypass. Atau gunakan balun. Atau orang gunakan selang. Sebab apa? Sebab itu adalah keadaannya. Dia binding. Ikatan yang sangat kuat. Jadi kalau dalam pengobatan kita, bagaimana nak memecahkan ikatan binding yang kuat itu, kita pecah dengan satu herba kita panggil jantung hati. Jantung hati hanya kita pecahkan dengan 10 kapsul saja. Minima 3 kapsul saja. Bila kita ambil sini, dia akan berkeringat. Sama seperti orang kena serangan jantung. Macam mana kita nak tahu kata kita ada serangan jantung? Dia berkeringat dingin. Yang pertama. Yang kedua, keringatnya itu dia menjadi seperti berlengketan. Ini seperti ada gula. Dia apa dalam bahasa kita sebut apa? Dia berlengketan lah. Lengket ataupun dia jadi macam susah Pak Haji nak sebutkan. Tapi faham ya, kalau ada air gula macam mana? Kita pegang tu dia jadi melekat. Melekit. Dia jadi macam tu. Itu petanda kata ada masalah di jantung. Kita pegang ni melekit lah. Sebab apa? Keringat kita melekit. Ada persoalan di jantung. Macam mana nak hilangkan keringat yang melekit itu? Ini. Cukup 3 kapsul dengan izin Allah. Selepas ambilnya, ambil dengan minyak zaitun untuk flush. Kita ambil 1 kapsul, dia akan keluar keringat semula. Panas badan kita, ambil minyak zaitun, 2 senduk, 2 sudu besar, minum. Dia flush, dia keluar habis. Pernafasan dah jadi lapang, terbuka. Bahasa Indonesia panggil plong. Itulah di antaranya caranya. Baik, apa yang Pak Haji nak sampaikan di sini ialah tentang kalsium. Bagaimana seekor kuda boleh berlari kencang, jantungnya elok kerana gigi dia elok. Sebab itu Pak Haji sebutkan pasta gigi itu ada connection dengan jantung. Maka kita boleh faham bahawa pasta gigi itu ada bakteria-bakteria yang menyerang di gigi yang boleh menyerang di jantung. Jadi kita hapuskan bakteria yang menyerang di gigi tersebut supaya dia tidak menyerang di bahagian jantung. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, terdapat situ bunga cengkeh kalau guna pasta gigi.
Pak Haji, di Indonesia ada bunga cengkeh. Bunga cengkeh itu adalah salah satu daripada bahan pencair darah, antikoagulatan darah. Sebab itu orang tua-tua dahulu, dia sihat, umur 70, masih sihat, mukanya, wah macam tu lagi. Sebab apa? Satu hari, dia ambil 7 kuntum bunga cengkeh, makan. Bila dia mengamalkan makan bunga cengkeh pada setiap hari, darahnya itu, dia tak akan berlengketan dan dia tak akan jadi pembekuan. Dia sihat. Hilang sakit pinggang. Pasal apa? Sebab darahnya itu lancar. Jadi oleh sebab itu, bunga cengkeh ini boleh dimasukkan ke dalam madu lebah dan diminum untuk rawatan jantung. Jadi oleh sebab itu, kalau kita ambil bunga cengkeh, kita komorkan dengan air bunga cengkeh juga menghilangkan sakit gigi. Sakit gigi. Kita rebus bunga cengkeh itu sampai mendidih, ambil itu dikomorkan. Komorkan menggunakan air bunga cengkeh tadi, hilangkan sakit gigi. Masya Allah. Kalau boleh masuk garam sedikit, insya Allah itu lebih baik. Tetapi yang Pak Haji nak sampaikan ini, bahawa bunga cengkeh ini boleh digunakan untuk rawatan jantung dan rawatan gigi. Daripada penyakit gigi, boleh menyebabkan berlakunya sakit jantung. Masya Allah, hebat. Suatu keajaiban yang Allah Ta'ala ciptakan kepada bunga cengkeh untuk gigi dan untuk jantung. Baik, kemudian apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa jika kita lihat kuda, kuda itu kuat dengan kita lihat dia punya gigi. Begitu juga kalau gigi kita pecah, gigi kita tengok kalau pecah geraham di bawah, geraham bawah kiri dan juga sebelah kanan, berartinya jantung kita juga turut lemah. Ya, jantung kita turut lemah. Jadi jantung itu, kalau orang belajar diagnosis, nak tengok jantung orang, tengok pada gigi gerahamnya. Soalan yang pertama ditanya kepada orang yang datang sakit itu, gigi gerahamnya elok atau tidak? Kalau dia katakan sudah tidak elok, sudah berapa lama tak eloknya itu? Sudah pecah 10 tahun yang lepas. Berartinya dia sudah ada ketersumbatan. Ya? Kalau pecahnya itu satu, gigi gerahamnya saja, sebelah kiri misalnya, sebelah kiri, berartinya dia telah tersumbat satu saluran. Kalau pecah dua, ketersumbatan dua saluran. Kalau sudah hancur gigi geraham atas dan juga bawah, keempat-empat saluran itu telah tertutup. Jadi oleh sebab itu, maka kita boleh menentukan sama ada seseorang itu salurannya yang tertutup itu sudah berapa dengan melihat kerosakan di gigi. Masya Allah. Tetapi rosaknya seperti apa? Itu yang harus kita lihat. Jadi oleh sebab itu, maka mereka yang belajar ilmu diagnosis, pertanyaan untuk mencari petunjuk tentang kesihatan jantung, maka dia akan tanya tentang gigi. Baik. Bagaimana kalau seorang itu pula sakit gigi sentiasa? Apa penyebab sakit gigi sentiasa? Sakit gigi ini, bila dia mengatakan sakit gigi, namanya peradangan, yakni panas. Kepanasan yang tinggi di dalam tubuh badannya itu menyebabkan radang. Maka radang ini kita perlu untuk mendinginkannya. Dan salah satu herba untuk mendinginkan radang pada gigi ialah Endographis paniculata. Apa tu Endographis paniculata? Iaitu pokok sambiloto ataupun pokok cerita hempedu bumi. Bagaimana? Cara dia, ambil daun 2-3 helai, diseduh ke dalam air panas dan diminum. Maka sakit gigi akan sembuh dengan izin Allah. Jadi sudah ada dua kaedah. Satu guna cengkeh, satu menggunakan daripada pokok sambiloto. Yang ketiganya, cengkeh dimasukkan
ke dalam minyak zaitun, ataupun biar dia rendaman bercengkeh dalam minyak zaitun tersebut, itu boleh juga digunakan untuk ubat sakit gigi. Boleh digunakan, ditetes sebagai ubat sakit gigi. Ataupun boleh juga kita menggunakan cengkeh yang dimasuk ke dalam madu lebah. Madu lebah. Dan kita minum sentiasa. Yang ini sakit gigi yang ada connection dengan jantung. Yang ada hubungan dengan jantung. Jadi oleh sebab itu, kalau orang tu pula mengatakan dia sudah tidak ada masalah dengan sakit gigi, tapi dia sakit jantung, maka kaedah yang sama, cengkeh harus dicampur dengan madu lebah. Kalau cengkeh campur dengan minyak zaitun, boleh tak untuk sakit jantung? Boleh. Jadi ada dua cara di sini, cengkeh campur dengan zaitun, cengkeh campur dengan madu lebah untuk sakit jantung. Itu adalah antara yang kita nak cuba kita applykan. Jadi dalam kapsul kita ada kapsul namanya IMT. Kapsul IMT itu daripada Sambiloto, Endographis feniculata, khusus anti radang. Jadi orang yang sakit gigi diberikan dengan kapsul IMT. Ya. Jadi kalau kita gunakan itu, Masya Allah, cepat radangnya itu hilang. Sebagainya. Dan kita juga boleh menggunakan, dengan herba-herba yang lain, khususnya untuk menghilangkan sakit gigi ini. Di antaranya yang boleh kita gunakan, iaitu dengan menggunakan daripada bunga, selain pada bunga cengkeh, kita gunakan minyak Sahara. Minyak Sahara ini minyak Sahara ini dicampur dengan cengkeh juga. Ambil cengkeh, tumbuk-tumbuk hancur, gaulkan dengan minyak Sahara dan cengkeh tersebut, dihidu baunya. Gitu. Dihidu baunya. Hilang sakit gigi. Dengan cara menghidu saja. Begitu juga untuk hilangkan sakit kepala kerana kekurangan oksigen, hipoksia. Kita gunakan ini daripada minyak Sahara. Minyak Sahara ini. Jadi minyak Sahara ini digunakan khususnya untuk begitu. Cuma minyak Sahara tak boleh digunakan kepada wanita hamil. Itu yang sangat penting. Selalunya orang buat minyak Sahara ni diletakkan di kepala saja. Macam tu selalunya. Disapu begitu. Atau begitu. Jadi begitu, tapi sebaik-baiknya kita ambil daripada cengkeh. Dulu kalau masih ingat, Pak Haji terangkan dulu bagaimana cengkeh yang dicucuk-cucukkan di buah limau purut. Limau perut itu, limau yang itu, kita cucuk-cucukkan cengkeh, buat lubang-lubang, masukkan cengkeh, kemudian kita hidu. Dia untuk ubat tidur, insomnia, dan juga untuk menghilangkan sakit gigi. Sangat baik. Ubat demam. Anak-anak suka sebab wangi. Sedut. Relax. Boleh tertidur dan hilangkan sakit gigi. Itu juga boleh digunakan pengkaedah yang tersebut. Jadi kita boleh gunakan. Baik, Alhamdulillah. Namun begitu, ada satu hal lagi yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini. Okey. Gigi kita. Kadang-kadang gigi kita ini ada tampalan gigi. Tampalan gigi itu ada tampalan yang berwarna hitam. Itu disebut sebagai amalgam. Amalgam ini, tampalan berwarna hitam ini, dia ada merkuri. Jadi kalau gigi yang ada tampalan hitam tersebut, tiba-tiba kita ambil jeruk, air limau, air jeruk, atau air limau nipis, kita minum lemon, dia akan kena tampalan tersebut dan meruap. Merkuri daripada amalgam,
tampalan gigi hitam itu akan meruak dan akan pergi di bahagian kepala. Bila dia pergi ke bahagian kepala, dia mengganggu hormon dan dia sakit kepala. Gangguan hormon ini boleh menyebabkan berlakunya halusinasi. Berlakunya halusinasi ini berartinya dia dengar bunyi yang aneh-aneh. Kalau biasanya Pak Haji kalau jumpa orang mengadu, saya ni dengar bunyi yang aneh-aneh, maka soalan pertama yang akan kita tanya kepadanya, ada tak gigi tampalan gigi yang berwarna hitam yang dah pecah? Dia kata ada. Suka tak minum air daripada jeruk, air limau? Suka, dia kata. Fresh orange dia suka. Air jeruk nipis dia suka. Oh subhanallah. Menandakan bahawa merkuri telah dibebaskan daripada amalgam. Jadi bila dia terlekat di bahagian otak ini, dia akan jadi paling teruk pikun, lupa. Dia akan lupa. Dia mula lupa. Yang kedua, dia akan jadi mimpi-mimpi yang menakutkan. Yang ketiga, dia jadi halusinasi. Itu ada daripada apa? Daripada merkuri, daripada amalgam, tampalan gigi hitam yang digunakan. Itu zaman dahulu banyak sekali yang menggunakan amalgam. Jadi apabila ada amalgam ini, dia mempengaruhi banyak sebab. Boleh jadi infertility, boleh jadi tak subur. Ya, susah untuk dapat surat keturunan. Boleh jadi berlaku imbalance hormon, kanser, iaitu hormon related, kanser yang ada hubungan dengan hormon. Dan dia boleh jadi masalah sakit di sendi-sendi tulang. Sebab apa? Sebab kadar merkuri yang tinggi yang terdapat dalam amalgam dalam tampalan gigi itu telah pecah dan telah meruak akibat daripada asam yang kita ambil daripada jeruk dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu hati-hati. Hati-hati. Kalau kita suka minum sesuatu, macam jeruk ke, air yang air limau dan sebagainya, kalau ada tampalan, sangat bahaya. Kalau masih ingat lagi ketika kuliah Pak Haji dahulu, ketika seorang itu pergi makan seafood di pantai, tiba-tiba dia makan seafood dekat pantai, di dalam dalam kerang itu terdapat merkuri sebab duduk di tepi laut. Boleh jadi ada pelambam, boleh jadi ada arsenik, tapi yang banyaknya ialah pelambam daripada tumpahan daripada minyak. Ya. Jadi oleh sebab itu pelambam-pelambam ini ada di dalam kerang tersebut. Bila kita makan kerang tersebut, pulang ke rumah nanti badannya lebam-lebam. Dia akan pergi ke liver. Dia akan menyebabkan lebam, kemudian pecah. Lebam itu berarti dia pecah darah. Dan akhirnya dia mati. Meninggal. Banyak sekali kasus-kasus meninggal selepas makan makanan seafood. Sebab apa? Sebenarnya, bila dia ambil saja bentuk heavy metal, logam berat di dalam seafood ini, dia tidak begitu bahaya. Dia belum lagi ke tahap bahaya. Sebab tu ada teman-teman yang juga makan bersama dengannya, tidak meninggal. Tapi yang meninggal dia seorang saja. Kenapa? Sebab mereka tak minum air jeruk. Mereka tak minum fresh orange. Mereka tak minum air air jeruk lah. Mereka minum air lain. Bila mereka tak minum air jeruk, maka pelambam ataupun heavy metal yang ada dalam tubuh badan mereka itu tidak bereaksi. Mereka selamat. Selamat. Jadi oleh sebab itu, keracunan daripada heavy metal boleh berlaku bila diambil minum bersama dengan air jeruk. Ini telah pun Pak Haji terangkan dulu. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa bila kita berhadapan dengan keadaan begitu, apa yang mesti kita lakukan? Maka kita perlu mengambil antiret dengan cepat. Antiret dengan cepat. Kerana antiret itu dia akan mengikat, dia akan bind semua heavy metal tersebut dan dikeluarkan. Dan insya-Allah orang itu selamat. Selalunya orang kata santet, kena santet di tepi pantai, kena santet di kedai makan. Sebenarnya tidak ada santet di situ.
Yang ada hanyalah makanan yang mengandungi racun. Daripada racun, heavy metal yang ada. Jadi kalau kita kebiasaan minum air jeruk, maka dia menambahkan, dia menjadi muntah sampai keluar darah dan sebagainya. Jadi kaedah untuk menghentikan muntah keluar darah itu dengan cepatnya, kita ambil dia daripada anti-rex. Jadi anti-rex itu bawa ke mana saja kita pergi. Kemana saja kita pergi, bawa anti-rex tersebut, kerana keracunan tak dapat kita jangkakan di mana kita akan berjumpa. Jadi itu adalah antaranya. Jadi apa yang Pak nak sebut dekat sini, begitu juga ketika orang tu sakit gigi, kadar asam dalam tubuh badannya terlalu tinggi. Kita tahu bahawa bila kadar asam itu terlalu tinggi, maka virus, bakteria dan semua patogen-patogen boleh bekerja untuk menyebabkan kesakitan pada tubuh badan. Sakit badan, lenguh badan, ngilu badan. Ngilu, sakit, lenguh, itu kesemua adalah asam yang terlalu tinggi. Macam mana cara nak hilangkan asam dalam tubuh badan kita ini? Yang paling cepat ialah anti-rex. Boleh tak saya ambil anti-rex pada setiap hari, setiap malam? Boleh. Terutamanya pada waktu malam. Gigi yang sakit sebab apa? Asam. Bagaimana nak hilangkan sakit gigi? Kita tak hilangkan sakit gigi, kita hilangkan asam. Bila asam itu dapat dikurangkan, asid itu dapat dikurangkan, dengan otomatis gigi hilang sakit. Tolak asid keluar pada badan, penyakit sembuh dengan izin Allah. Jadi itu adalah di antaranya metodologi, cara bagaimana cara kita menghilangkan asid asam yang lebih dalam tubuh badan yang menyebabkan sakit gigi, sakit tulang, sakit sendi, sakit seluruh tubuh badan kita. Kerana keasidan, keasaman yang tinggi. Disebut sebagai asidosis. Asidosis. Apa simptom-simptom yang ada pada asidosis ini? Yang pertama, antara simptomnya ialah dia akan berlaku sama ada dia boleh jadi diarrhea, dia boleh jadi mencret, atau dia boleh jadi sembelit. Kerana dia sembelit yang begitu teruk menyebabkan dia jadi diarrhea. Tapi diarrhea itu bukan kesembuhan, tapi menandakan sembelit yang kronis. Baik, Pak Haji berhentikan dulu untuk bagi ruangan kepada iklan. Silakan. Alhamdulillah, Pak Haji sambung lagi tentang kuliah kita dalam bahagian yang kedua ini. Kalau dulu kita di kampung, kalau sakit gigi, apa yang diberikan? Diambil getah jarak. Getah jarak ditetiskan. Dan ditetiskan, insya-Allah sembuh dengan izin Allah. Alhamdulillah, Pak Haji telah pun mengeluarkan satu produk khusus untuk sakit gigi, sakit bibir, ulcer, semua sakit kulit, eczema, sakit kulit apapun, jerawat dan sebagainya, menggunakan daripada jarak.
Ini boleh kita dapati yang kita namakan dengan satu produk kita Rakulit. Rakulit ialah rawatan kulit. InsyaAllah boleh mendapatkannya di sini dengan hubungi dengan Cik Azizi, insyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Selain daripada itu juga, ada orang bertanya bagaimana cara untuk memutihkan gigi. Ya, memutihkan gigi ini yang pertama, minum propolis. Iaitu propolis ini iaitu yang ada di dalam madu kelulut. Minum madu kelulut setiap hari. Kita tak perlu ambil lah propolis tersebut, ambil madu kelulut, insya-Allah. Yang kedua, ambil cuka yang bercampur dengan madu. 4 bahagian madu, 1 bahagian cuka. Minum pada setiap hari. Baik untuk jantung. Jadi oleh sebab itu, Pak Haji katakan bahawa madu kelulut adalah baik untuk jantung. Pencampuran di antara cuka dengan madu itu baik juga untuk jantung. Begitulah yang kita belajar, baik untuk gigi, baik untuk jantung. Kalau ada penumpukan di dalam jantung arteri kita, maka terjadi karies gigi, karang gigi. Karang gigi itu menandakan bahawa di jantung juga berlakunya karang. Rosaknya gigi geraham menandakan bahawa karang mula terbentuk di jantung. Itu adalah di antaranya. Kemudian selain daripada itu juga kita boleh gunakan minyak bijan, minyak sesamin. Ya, sesamin, minyak tersebut adalah untuk memutihkan gigi dengan cara kita minum saja. Ya, dengan cara kita minum. Dan boleh juga biji asam itu disangrai, digoreng, lalu dibuat daripada bubuk untuk pasta gigi, untuk memutihkan gigi juga. Masya Allah, ya, itu boleh dan kita sedang menggunakannya itu dengan sangat baik. Adapun pertanyaan orang kata gigi longgar, macam mana cara untuk menghilangkan gigi longgar? Ini Pak Haji belajar daripada Datuk Pak Haji. Ya, dia kata gigi longgar ini dirawat dengan menggunakan daripada akar bambu. Jadi akar bambu itu ada di dalam Malex. Kita boleh ambil Malex, kapsul Malex. Ketika kita makan kapsul Malex itu, kita minum dia, maka gigi kita akan jadi kuat semula. Gigi kita yang longgar itu akan menjadi gam dan akan kuat semula. Selain daripada kita mengambil satu pasta gigi yang telah dikeluarkan oleh Dr. Razi, iaitu formula Dr. Razi, yang menggunakan gamat sebagai salah satu bahan untuk menguatkan gigi. Masya Allah, ya, ini kesemuanya ada kepada kita. Kalau kita berkata tentang pasta gigi formula Dr. Razi itu, dia kesemuanya baik, khususnya untuk gigi, untuk masalah gigi, sakit gigi ataupun berlaku ulcer dalam mulut juga kita baik kita gunakan. Masya Allah, ya, sangat-sangat baik kalau kita gunakan. Termasuk juga untuk orang yang ada apa-apa permasalahan tentang gigi. Masya Allah. Baik. Kalau gitu Malex ini kita ambil dalam bentuk minum, masuk saja dalam kopi boleh. Kalau kita tak masuk dalam kopi, kita minum saja, kita ambil saja 3 pagi, 3 sore, 3 malam, insya-Allah, dan 3 hari saja gigi yang longgar itu dia kuat balik. Ini menarik kan? Menarik sebab herba Malex ialah anti-acidosis, mengelakkan asam yang tinggi dalam tubuh badan kita. Masya Allah. Jadi herba Malex ni jangan tinggal. Kalau orang cakap tentang gigi, herba Malex jangan tinggal. Sebab Malex itu dia menguatkan gigi. Itu di antaranya. Baik, sementara itu sebelum kita meneruskan lagi, Pak Haji nak umumkan, ya, bahawa ada penonton-penonton yang bertuah pada minggu ini yang aktif lah di dalam Facebook Pak Haji ni. Alhamdulillah, terima kasih kerana banyak tolong share kepada orang, banyak tolong sampai kepada teman-teman. Terima kasih banyak-banyak. Allah saja yang akan membalas.
jasa kita. Ada 3 orang daripada Malaysia, iaitu Nur Azza binti Kamarudin. Ini boleh menuntut ya hadiahnya daripada admin ya. Begitu juga Encik Mazlan Abdul Wahab. Terima kasih Cik Mazlan daripada Perak. Dan begitu juga dengan Puan Arisma Hashim. Terima kasih kerana aktif bersama dalam Facebook Pak Haji. Alhamdulillah, syukur ya. Kuliah kita ni sudah 400 orang yang mengikutinya. Kadang-kadang sampai 500, kadang sampai juga ke 600. Masya Allah, syukur. Ya, ilmu ini makin ramai, orang pun dengar, orang pun amal, jadi amal kebaikan kita juga ya, insya-Allah. Di Indonesia pula minta tolong hubungi dengan Pak Jo, wadir kita, wakil director kita di sana, iaitu Ibu Elda Weni. Ibu Elda Weni, apa khabar? Dan ini hadiahnya akan sampai, hubungi dengan Pak Jo ya. Dan Ibu Fatmawati Akbar, apa khabar Ibu Fatmawati hari ini? Sihat, alhamdulillah, dapatkan hadiah yang disediakan. Begitu juga dengan Ibu Ani, kantor cabang HPA. Jadi pun mendapat, sila hubungi admin untuk mendapat hadiah-hadiah ini, insya-Allah ya. Terima kasih, dan jangan lupa ya, bila kita ikut program bersama dengan Pak Haji ni, insya-Allah kita share, kita like, dan kita tekan tu. Kalau setuju tu tekan yang yang love tu. Yang love tu tekan banyak. Itu di antaranya. Masya-Allah. Jadi insya-Allah dengan keterbatasan waktu ni lagi, kita belum lagi bergerak lagi. Nanti kalau dah Pak Haji mula bergerak, kita lihat banyak video-video di dalam TV Pak Haji akan keluar. Ikut ya, ikut bagi mereka yang cuba nak mendalami dalam bidang ini. Baik. Satu lagi, dalam perbincangan kita tentang gigi ini, Pak Haji nak sebutkan juga ada hubungan dengan mata. Macam mana gigi ada hubungan dengan mata? Biasa tak kita cabut gigi kadang-kadang melibatkan penglihatan. Ingat tu, gigi atas selalunya ada connection dengan bahagian mata. Kadang-kadang kita pakai spek mata, kalau spek mata itu tak bagus, tak cocok, sakit gigi. Sakit gigi. Orang dia puas fikir, kenapa aku sakit gigi? Sakit gigi kerana itu pakai kacamata ini. Ya, kerana pakai kacamata tu tak pas, kena saraf, sakitnya di gigi. Itu dia. Begitu juga ketika kita pakai kacamata, kalau tidak bagus, nanti kalau kita beli yang murah-murah, dia efek dekat otak, dekat kepala kita. Jadi bukan hanya efek kepada penglihatan, orang tu selalu sakit kepala. Sakit kepala kerana kacamata ini. Sakit gigi kerana kacamata. Sakit gigi boleh menyebabkan mata jadi rabun pun ada. Cabut gigi menyebabkan mata jadi rabun pun ada. Ini adalah kesan saraf yang dikatakan saraf. Jadi oleh sebab itu, maka apa yang Pak Haji nak sebutkan ialah kita kena mencari herba-herba yang mempunyai hubungan dengan mata. Vitamin A, vitamin A. Vitamin A itu ialah vitamin untuk mata. Apa dia vitamin untuk mata? Sesuatu yang berwarna kuning. Misalnya apa dia? Wortel. Wortel pula. Apa tu? Wortel. Wortel. Wortel ataupun carrot. Carrot tu bukan dia pohon getah, bukan. Carrot kita Malaysia panggil carrot, Indonesia panggil wortel. Jadi kita boleh menggunakan itu. Itu untuk bahagian mata. Tetapi baik di mata, baiklah di gigi. Baik di gigi, baiklah di jantung. Jadi itu adalah antaranya sifir di dalam pengobatan kita ini. Kemudian seterusnya, Pak Haji nak sebutkan juga pasal gigi ni ya. Ada ketikanya kita kena ambil susu. Ni susu. Ni nak cerita pasal susu. Susu yang terbaik adalah susu kambing lah. Kita ambil kerana untuk bekalkan kalsium, utamanya pada gigi anak-anak kecil. Kadang-kadang anak-anak kita, kalau kita banyak bagi herba, kita tak bagi susu, gigi dia pun tak tumbuh juga. Tapi jangan risau. Jangan risau.
Sebab gigi awal itu gigi susu namanya. Dia akan keluar gigi juga. Gigi yang cantik nanti, insya-Allah, yang elok nanti. Ya. Dan gigi yang elok ini dia agak sikit panjang. Gigi panjang pula. Sebab itu pernah tak kita tengok orang-orang di Hunza. Orang-orang di Hunza ni gigi mereka panjang-panjang. Hai, cantik tak kalau gigi panjang? Gigi panjang yang sesuai lah, bukan panjang gigi tu sampai tengok pun agak janggal. Allah buat ni elok dengan muka, dengan wajah kita. Giginya tetaplah panjang sangat, macam jari kita. Lihat ni jari, panjang-panjang. Ada setengah yang pendek-pendek. Jadi Allah buat tu elok dah, sesuai dengan tubuh badan kita. Begitu gigi. Gigi kita tu ada yang agak sikit panjang. Itu menandakan kesihatannya itu baik. Baik sekali sebab pertumbuhannya sangat baik. Gigi, kuku dan rambut ini dia bergantung juga pada satu yang bernama kolagen. Ini yang Pak Ji nak sebut sekali, iaitu radikolagen. Kolagen ini iaitu satu yang akan menjadi semakin lama usia kita beranjak kepada usia tua, senja lah maksud Pak Haji, maka kolagen dalam tubuh badan kita akan kurang. Bila kurang kolagen, rambut kita sudah tak cantik lagi. Rambut kita banyak yang gugur. Rambut kita itu lembut, lembek. Rambut yang sihat, dia kuat. Rambut tu pun nampak segar. Kalau kita pegang lembek saja rambut, menandakan dia tak sihat. Itu rambut. Rambut sama juga dengan gigi. Sama juga dengan sendi. Dia jadi kuat bila dia ada kolagen. Ya, tulang. Tulang ini dia perlu kepada kolagen. Jadi di mana kita nak dapat kolagen? Ya, betul. Jawapannya di HPA, di HPA dapat radik kolagen. Radik kolagen ini kita ambil daripada mana? Ambil daripada sisik ikan merah. Boleh ambil daripada sapi, boleh, tapi bau. Susah kita nak minum. Ambil daripada sisik ikan merah ini, maka kita masukkan dia dicampur dengan coklat, koko. Koko, coklat, kakao kalau dalam bahasa Indonesia panggil kakao. Jadi oleh sebab itu, maka kolagen ini digunakan. Dan kolagen ini, ni Pak Ji nak tunjukkan, ini dia. Kakao atau koko kolagen. Sebenarnya bukan soal kokonya. Apa pun boleh kita masuk, buah apa boleh masuk, tapi nak hilang supaya orang sedap boleh minum. Kerana orang ni nak minum, dia kena ada sebab. Kalau kita kata minum herba, tak mau dia. Minum kopi herba, mau dia? Mau. Sebab dia nak minum herba? Tidak, sebab dia nak minum kopi. Begitu kolagen, minumlah kolagen, tak mau dia. Minum koko, mau tak? Mau. Koko kolagen. Bila koko kolagen ini kita bagi, maka dia memperbaiki semua sendi kita, termasuklah gigi. Jadi oleh sebab tu kalau orang tu sakit gigi, ambil saja koko kolagen ini, masukkan air panas, kemudian minum sedikit sampai habis. Hilanglah sakit giginya. Habis satu gelas air yang dia minum tu, hilanglah sakit giginya. Tetapi radik kolagen ini tak boleh ambil dalam air panas, sebab dia akan musnah kolagennya. Jadi kalau begitu, kolagen ini kita kena masak menggunakan air apa? Air biasa. Air biasa. Satu hari kena guna tiga bungkus sachet masuk dia. Satu waktu pagi, satu sachet. Waktu petang, satu sachet. Waktu malam, satu sachet. Jadi 3 sachet. Baru cukup keperluan kolagen dalam tubuh badan kita. Jadi sendi yang tak kuat, nak solat berdiri tak kuat, ketika duduk susah nak berdiri, ya ketika berdiri boleh berjalan.
Ketika duduk nak berdiri itu yang susah. Bagaimana nak kuatkan sendi itu? Maka minumlah koko kolagen. Minumlah koko kolagen. Baik. Rambut jadi hitam. Rambut tidak tercabut dia punya umbinya itu. Kerana apa? Sebab kolagen yang cukup. Tapi kalau rambut itu mula gugur, ketahuilah bahawa lututnya juga itu pun mau gugur juga. Yakni kering dia punya cairan sendinya itu. Macam mana nak datangkan cairan sendi? Jangan buat injection. Ini saja, pokok kolagen saja. Ambil saja, insya-Allah dia boleh solat sambil berdiri semula. Jadi oleh sebab itu, jangan kita masukkan kimia, jangan masuk cairan, jangan masuk. Yang kita masuk ialah asas, iaitu kolagen dalam tubuh badan kita. Itu yang saya nak sebutkan. Rambut, kuku. Macam mana nak bagi jadi kuku kita cantik? Yang ni adalah kita panggil pedicure, manicure. Pedicure, manicure. Bukan main lagi ya. Kena cuci begitu. Ada yang kilat-kilat. Cuba lihat kuku Pak Haji ni. Macam tu. Maksudnya taklah elok. Tapi nak bagi tahu kata kena cuci. Aduh, disapu minyak pula di bawah ini sebagainya. Supaya nampak dia berkilat. Elok. Sebagainya. Kuku, rambut. Satu lagi gigi. Macam mana gigi? Gigi pun dia perlu kepada kolagen. Supaya gigi itu selain pada kalsium lah ya. Begitu juga otot, sendi ya. Begitu juga mata. Masih memerlukan kolagen untuk retina kita. Ya, jadi oleh sebab itu maka kolagen ini dalam usia seperti usia Pak Haji ini, maka wajib ambil setiap hari. Supaya kita boleh bergerak. Jangan kaku ya. Sebab cuba kita lihat, orang tua selalunya kaku. Apa dia? Perjalanannya kaku. Kaku. Jadi sebab itulah orang tua-tua tidak boleh tak boleh nak lentur tangan. Dia jadi kaku gitu. Gitu keras ni sendi. Jadi kita kena belajar. Belajar. Apa dia? Misal kata Pak Haji kata beriadah misalnya. Memerlukan. Lihat macam tu. Macam kita sebut macam tu lebih kurang ya. Jadi kita bukan macam tu. Kita buka begitu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini menahan beban berat tangan ini, dia menguatkan masa di sini untuk elak tekanan darah tinggi. Jadi nak bagi dia terus dia punya bergerak. Jika tidak, ini kaku nak angkat badan pun tak kuat begitu. Ni kolagen. Jadi kalau kita sayang kat mak kita, sayang kat ayah kita, bapa kita, apa yang mesti kita lakukan? Ya betul, berikan dia wang. Lagi? Apa lagi? Kita hiburkan hatinya. Betul. Hiburlah hatinya dengan bagi koko kolagen. Supaya dia boleh bergerak tidak kaku. Tak kaku. Jalan pula. Aduh. Itu dia sebagainya. Kita apatah lagi kalau ibu-ibu yang sudah melahirkan anak. Ya, yang sudah begini. Masya Allah. Soalannya, kita tua selalunya dikaitkan dengan lemah. Boleh tak orang tua lebih kuat daripada orang muda? Soalannya, boleh atau tidak orang tua lebih kuat daripada orang muda? Jawapannya apa? Boleh. Kalau orang tua mengamalkan herba dan kalau orang muda tak amalkan herba. Tapi kalau orang muda amalkan herba, sampai bila-bila orang tua tetap kuat daripada orang muda tetap kuat daripada orang tua. Sebab apa? Sama-sama amal herba. Tapi kalau sama-sama tak amal herba, macam mana? Dua-dua lemah. Mengikut putaran waktu kita. Setiap sesuatu ada waktunya. Muda ada waktu tuanya. Sihat ada waktu sakitnya. Siang ada waktu malamnya. Malam ada waktu siangnya. Senang ada waktu susahnya. Setiap sesuatu itu ada waktunya. Bagaimana kita ingin untuk supaya waktu itu menjadi waktu yang terbaik dalam hidup kita. Supaya kita sihat,
ketika datang waktu sakit, maka kita sudah prepare. Maksudnya kita sudah bersiap sedia dengan kesakitan tersebut. Insya-Allah ini bukan suatu arahan, ini adalah satu pilihan. Kita pilih herba sebagai alternatif dalam hidup kita. Kita boleh pilih kimia, kita boleh pilih pergi ke hospital, ke rumah sakit, kita boleh pilih herba, kita boleh pilih. Tidak ada siapa yang boleh memaksa kita menerima apa yang untuk kebaikan diri kita. Kita yang pilih. Kita bukan terpaksa, bukan dipaksa. Kita bukanlah kerana kita ini tidak ada pilihan. Tetapi kita yang memilih. Apa yang kita pilih? Herba yang kita pilih. Sebagai apa? Sebagai salah satu suplemen hidup kita. Komplit, lengkapkan pengetahuan kita untuk ketika sampai waktunya. Ketika sampai waktu sakit, kita bersiap sedia dengan pengetahuan tentang ilmu herba. Ya? Yang penting kita bersyukur kerana kita dapat mengamalkan produk yang halal, kita tak ambil produk yang haram, kita dapat maintain kesihatan kita, kita dapat lagi menikmati semuanya. Buah durian boleh nikmati lagi. Orang yang kena penyakit kencing manis tak boleh makan durian. Sayanglah musim durian ni. Jadi boleh tak orang pesakit kencing manis makan durian? Boleh. Dengan syarat dia amal herba. Kalau dia tak amal herba, tak boleh. Itu di antara. Orang yang ada penyakit darah tinggi, dia tak boleh makan apa? Tak boleh makan telur masin. Telur masin. Tak boleh. Bahaya sekali tu. Tapi kalau dia makan herba, boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab dia tahu bahawa mudaratnya itu ialah apabila kita meninggalkan sesuatu herba. Jadi oleh sebab itu, definisi penyakit sebenarnya apa? Agak ekstrim lah. Kalau lah Pak Haji nak sebut ekstrim sikit lah. Ekstrim ni maksudnya perpandangan yang overclaim. Melampau sikit. Orang sakit tu sebab apa? Ada dua sebab. Pertama, orang tu kedekut. Pelik. Tak mau keluar wang, beli herba. Orang kata ini bagus sekali untuk tulang belakang, bagus sekali. Dia tak mau beli. Pelik. Wang banyak. Kalau wangnya tak ada, itu cerita yang kedua. Cerita yang pertama, wang banyak. Dia tak mau. Dia pilih yang murah-murah. Aku Pak Haji ada tak yang murah? Yang murah lagi. Ini, kesihatan ini bukan sesuatu yang murah. Kalau sudah sakit, sudah tak ada lagi hitungan. Perlu buat operasi jantung 70,000 kalau dekat Malaysia. 75,000. Itu di antaranya. Pelik. Itu yang kedua, orang itu dia sakit kerana dia tak mau buka pandangannya dengan herba. Dia kata herba itu entah betul, entah tidak. Entah betul, entah tidak Pak Haji tu. Boleh jadi dia sebut macam tu. Pak Haji taklah dengar. Semua yang tulis dekat Pak Haji tu semua baik, bagus sebagainya. Ya biasanya begitulah. Ya orang akan tulis baik, ya terima kasih Pak Haji menghargainya. Tetapi cuba kita berikan pandangan. Bukanlah Pak Haji kita ikut Rasulullah. Alamiah dan ilahiyah. Ya itu jelas. Bahawa Rasulullah SAW itu memilih yang bersifat alamiah. Jadi itu yang paling mudah sekali. Jadi oleh sebab itu buka fikiran kita. Buka fikiran. Macam sekarang ni. Pak Haji ada keluarkan mi. Mi apa? Mi goreng dah. Mi kering. Mi kering itu macam mi sedap itu. Ini bukan mi sedap, mi enak. Mi enak. Jadi mi itu tak gunakan lagi pewarna, tidak ada lilin wax, tidak ada bahan awet, tidak ada apa. Semua malah ditambah dengan moringa lagi dekat situ untuk mendapatkan sumber mineral yang penuh, yang lengkap. Bila Pak Haji sebutkan begitu, Masya Allah, makanlah makan tu. Ambillah. Kalau mi yang lain kita takut sebab dia ada bahan awet yang tinggi, dia ada lilin, dia ada wax dekat situ dan dia ada pewarna tu tak jadi darah, tak jadi daging, tak jadi kulit, tak jadi rambut, dia jadi racun dalam tubuh badan kita. Ini tidak. Pewarnanya daripada kunyit, tepungnya tak guna awetnya, tak guna dia punya bahan-bahan kimia yang lain. Selamat. Dia tak gunakan lilin yang akan merosakkan pencernaan. Tidak.
Jadi oleh sebab itu maka bila kita ambil herba tu, kita pilih yang mana yang kurang bahan kimianya. Begitu ayam yang kita ternak, ya, kita ternak tak gunakan vaksin, tak gunakan daripada bahan-bahan kimia yang lain, protein hidrolisis kita tak gunakan daripada sumber beta agonis, kita gunakan kunyit, kita gunakan mint, kita gunakan daripada herba, kita gunakan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, maka kenapa kita tak mau memilih sesuatu yang baik? Itulah dia pengobatan. Begitu juga dengan gigi. Jadi bila Pak Haji keluarkan mi begini, mi moringa ini bagus untuk anak, untuk gigi anak, untuk tulang anak, untuk ibu hamil, untuk ibu selepas bersalin, untuk orang sakit, untuk orang tua, untuk ibu nenek kita, untuk datuk-datuk kita. Sebab ini adalah makanan obat. Ya, mi. Ingat ni mi ini. Jangan sampai tidak ada di rumah kita. Ini bukan bahan kimia. Ini adalah obat. Obat dalam bentuk mi. Biarkan makanan menjadi obatmu. Biarkan obat menjadi makananmu. Biar makananmu menjadi obatmu. Inilah dia mi. Ada setengah orang tak suka makan nasi. Makan mi. Makan mi jadi obat. Lepas bersalin, makan mi. Ada satu orang sebut, kamu selepas bersalin nanti, kamu makanlah mi. Ada orang sebut begitu. Pelik kan? Aneh kan? Tapi kita suruh orang makan mi. Kalau kita jumpa anak-anak demam, makanlah mi. Mana ada orang kata anak-anak demam makan mi? Anak-anak demam makan paracetamol. Ambil paracetamol. Ambil ubat. Ubat kita dalam mi. Dalam mi. Ini disebut sebagai functional food. Functional food. Food yang berfungsi untuk kesihatan. Jadi kalau untuk kesihatan gigi, nak amalkan, anak-anak diberi makan mi. Aneh sikit dengar, bunyi dia agak sikit. Kalau orang tanya, kenapa? Apa alasan kamu beri anak kamu makan mi itu untuk gigi? Sebab dalam mi ada kalsium. Di mana kamu tahu kata mi ada kalsium? Ya, kita kena buat mi dulu. Masak mi dulu. Bila masak mi, tengok air mi kita warna apa? Warnanya hijau. Apa makna hijau? Itu ialah moringa. Moringa itu apa? Kelor. Bahasanya panggil munggai. Cuba tengok. Munggai itu mempunyai kalsium lebih tinggi daripada susu. 17 kali lipat. 17 kali lebih tinggi daripada susu. Masya Allah, Masya Allah. Kalsium untuk apa? Untuk gigi. Untuk kekuatan gigi. Untuk tulang. Jadi kalau begitu, kalaulah kita nak cadangkan orang sakit, suruh dia beli ni. Pak Haji selalunya kalau orang sakit datang ambil perawatan sini, tak lupa akan suruh ambil mi. Makan mi ya, makan mi. So makan mi. Aneh Pak Haji ni. Orang suruh makan obat, dia suruh makan mi. Ya, sama kita bagi makan dengan madu lebah. Untuk kalsium, bagi makan minyak zaitun. Untuk kalsium, Pak Haji bagi makan mi. Ya, untuk kalsium. Tapi bukan mi biasa. Tapi mi ini, mi, apa dia panggil? Mi radik moringa. Jadi jangan lupa, ini telah kita keluarkan, Masya Allah. Nanti di suatu hari nanti ketika orang tahu tentang mi kita, semua orang sudah tak mau ambil mi yang lain. Mereka tahu tentang baik dan buruknya. Tak maaf kalau Pak Haji nak sampaikan daripada bahasa-bahasa mereka yang telah menggunakan mi. Mereka mengatakan, Pak Haji, mi yang Pak Haji keluar ini, yang dijual oleh HPA ini, terbaik, nombor 1. Sedap dan sangat-sangat baik. Anak-anak suka. Ya Allah, bahagia hati kita dengar bila anak-anak suka. Sebab apa? Sebab kita boleh jual lagi. Sebab anak-anak suka. Bukan sebab itu. Sebab anak-anak suka menandakan bahawa testnya itu boleh diterima di kalangan anak-anak. Generasi akan datang menjadi generasi yang sihat, insya-Allah. Alhamdulillah, sampai ini saja kuliah pada hari ini. Kita sambung pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.